wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha pemangku surau Al-Falah, barisan jawatan kuasa pemangku pengurusi surau Al-Falah, barisan jawatan kuasanya, sahibul fadilah, tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, para ibu bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kami nak rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini. Jadi pada malam ni insya-Allah sebagai satu malam yang bagi saya adalah amat penting dalam kehidupan kita, kerana malam ini antara malam bulan Syaban yang nak menuju ke bulan Ramadan. Kurang daripada 3 minggu lagi kita akan berpuasa insya-Allah. Jadi bila kita sebut ambang Ramadan, saya akan cuba bincang secara khusus. Perbincangan ini saya akan mukakan dengan kitab Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa. InsyaAllah tuan-tuan tolong dengar baik-baik perbincangan yang saya nak sampaikan ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Pertama sekali, perkataan Ramadan itu sendiri. Apa makna Ramadan? Ramadan ini adalah bulan Islam yang ke-9, berada pada kedudukan antara Syaban dan juga Syawal. Ramadan ini sebagaimana yang disebut dalam Mukhtarus Sihah, satu kitab bahasa Arab, menyatakan diambil daripada kalimah ramad yang memberi makna antaranya ialah panasan yang amat terik. Ghaliknya bila dia nak menamakan bulan tu, kebetulan memang bulan tu musim panas yang amat sangat. Dia memberi makna bahasa, kemudian juga ada kena mengena dengan makna istilahnya. Dalam bahasa mudah, Ramadan ni ibarat seperti padang pasir, terdapat padanya batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil yang duduk di padang pasir ni biasanya dia nampak macam berlumut, berdebu. Lama sebab padang pasir biasanya panas. Tiba-tiba datang hujan selebat-lebatnya menyimbah padang pasir. Sudah hujan, batu-batu itu, lumuk-lumuk, debu-debu padang pasir itu hilang pada batu. Kemudian datang pula panahan pancaran cahaya matahari dengan seteriknya. Akhirnya batu-batu itu selepas disimbah air hujan, datang panas yang terik, maka dia berubah menjadi cukup tajam dan silau mata memandang. Dia jadi bersih. Maka begitulah seolah-olah simboliknya datangnya Ramadan dalam kamus kehidupan manusia. Bila datang Ramadan, manusia sembahyang, puasa, ibadah dan mengangkat sekuat-kuatnya ajaran Islam ni dengan sebaik-baiknya. Bila dah betul dia angkat, dia usaha dengan sebaik-baiknya, kesan daripada ibadat puasa tersebut, ibadat tarawih, ibadat yang lain sunat dan wajib, bila dia keluar daripada madrasah Ramadan yang dia biasanya diseliputi dengan dosa, dengan banyak perkara itu, dia menjadi bersih, dia menjadi suci, dia menjadi seolah-olah
kelahiran semula. Itulah hebatnya Ramadan. Ramadan ini kita bincang yang pertama, fadilat Ramadan dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik menyatakan bahawa baginda masuk sahaja bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatlah bagi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkatlah bagi kami pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Maknanya di sini ialah Nabi doa supaya berlaku keberkatan pada bulan Rajab, supaya berlaku keberkatan pada bulan Syaban, dan supaya berlaku keberkatan bagi kita pada bulan yang kita kenali sebagai bulan Ramadan. Berkat ini didoakan kepada kita untuk 3 bulan. Makna berkat kepada kita pada bulan Rajab dan bulan Syaban dan bulan Ramadan, maknanya tuan-tuan, sekarang ni kalau kita tengok, bulan tak ada apa. Benar bulan berkat. Sebagai contoh, Ramadan itu berkat, dan kita akui bahawa Ramadan itu berkat. Tapi berkat Ramadan tidak memberi faedah apa-apa pada kita jika sekiranya kita tidak mengambil peluang dan kita sendiri tak dapat berkat daripada bulan tersebut. Maksud saya dalam bahasa mudah, ada orang bila datang Ramadan tapi PA perangai tak berubah, akhlak tak berubah, tingkah laku tak berubah, maka Ramadan berlalu begitu saja dan dia tidak dapat mengambil manfaat pahala untuk dipahalakan dalam mizan hasanatnya untuk kehidupannya. Ada orang pada bulan Ramadan Allah takdirkan dia sakit, jadi berlalu begitu saja bulan Ramadan tanpa dia boleh menggunakan semaksimum mungkin untuk acara ibadat. Rugi tak orang macam tu? Jadi di sinilah kita minta doa supaya Allah beri berkat kepada kita pada bulan Ramadan. Maknanya Ramadan bersedia dengan tawaran dan ofernya yang dipanggil sebagai mausimul khairat, musim kebajikan dan kebaikan. Saat yang sama kita ni dapat mengambil peluang tawaran itu dengan mengisinya dengan semaksimum mungkin untuk ibadat. Sebab itulah pentingnya kita buat macam tu. Keduanya, bila mana kita sah nampak anak bulan pada malam Ramadan, dengar kata anak bulan muncul malam Ramadan, dan kita lihat dan kita tahu, sunat bagi kita baca doa ini, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Doa ni, tengok awal-awal Ramadan, bila kita tahu sahaja mulanya puasa atau nampaknya anak bulan, inilah doa yang kita kena baca. Berapa ramai di kalangan kita tak baca? Ada G umur berapa dah? 65 dah Ustaz. Baca tak doa ni? Wajib ke? Dia tanya wajib je. Isunya bukan masalah wajib, masalahnya Nabi ajar kita doa. Kita bukan isu masalah wajib ataupun tak wajib, tapi aulanya kita baca doa. Jadi kalau boleh, balik sekarang baru beli beli buku ni, baca betul-betul muka surat 7. Tak, saya nak sebut ni sekurang-kurangnya bukanlah setiap orang kena beli, sebuah keluarga satu baca betul-betul. Starting Ramadan tahun ni kita mulakan dengan baca doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya Tuhanku, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan, naungilah kami dengan keselamatan dan kesejahteraan atau keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Awal-awal lagi kita telah minta dengan Tuhan. Munculnya Ramadan,
dengan doa. Minta apa? Pertama, kita minta keberkatan. Kedua, kita minta keimanan. Ketiga, kita minta keselamatan. Keempat, kita minta keislaman. 4 perkara kita minta pada awal Ramadan. Tengok. Maka inilah yang sepatutnya kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan juga At-Tabarani. Dan dikatakan bahawa ramai di kalangan orang salafus salih, tok-tok guru zaman dulu, orang-orang baik zaman dulu, bila mana datangnya pada bulan Rejab, bulan Syaban seperti ini, dia selalu berdoa. Antara doa dia, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hadis ini dinyatakan bahawa ini doa salafus salih, tapi riwayat yang dhaif daripada At-Tabarani dan juga Ad-Dailami. Apa makna? Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk Ramadan, dan sejahteralah Ramadan untukku, dan terimalah daripadaku pada bulan Ramadan ini. Okey. Pertama sekali, sejahteralah bagiku untuk Ramadan. Maknanya lebih kurang biarlah ya Allah Ramadan ni aku sepat. Cuba perhati tuan-tuan, saya selalu duduk tengok, wallahu alam lah, ramai manusia ni mati sebelum Ramadan, dan ramai manusia mati ni sebelum raya. Dua. Sebelum Ramadan mati ramai. Berarti mati dah ya Allah, baru mati. Tengok. Bila tengok gitu, cemah harap-harap semuanya panjang umur. Boleh 30 tahun lagi seorang-seorang. Hak umur 60, 30, suka benar dia. Maksud saya ramai. Dan kadang-kadang ramai pula orang mati sebelum raya. Yalah, balik accident kita dengar tiap-tiap tahun tau. Hampir tiap-tiap tahun kita dengar kematian. Ops sikap tukar. Berapa ops akhirnya selamat. Nanti kita kena cadang ops berdasarkan pada hadis ni. Okey. Jadi apa yang dinyatakan bahawa kita nak biar kita sempat Ramadan, dan kita nak Ramadan juga selamat untuk kita. Macam mana pula selamat Ramadan untuk kita? Ada orang tu dia sempat Ramadan, tapi Ramadan tak selamat untuk dia. Sebagai contoh, sahabat-sahabat kita duduk di Syria. Tuan-tuan rasa dia boleh kupu macam kita tak? Ada makan tak? Ada makan tak? InsyaAllah ada. InsyaAllah confirm ke? InsyaAllah tak confirm. Tengok. Saya sengaja tanya macam tu. Tujuannya kenapa? Kerana nak bagi tahu Allah memurahkan, Allah merezekikan kat kita. Kat mereka susah tuan-tuan. Nak kupu begini dengar orang ke? Orang kita ada cedera, orang mereka ada cedera. Orang mereka cedera kena bom, orang kita cedera kena mercung. Sama-sama cedera, dia mari pun rumah, ada pula kena bom sini. Dah mercung. Jadi di situ hak tu selamat lain, tapi mereka teruk tuan-tuan. Jadi kita nak walaupun Ramadan mengunjungi mereka dan Ramadan mengunjungi kita, dua beza. Kita dapat Ramadan dengan seronok. Saya rasalah, kalau saya duduk di Putrajaya, saya ingatlah, kalau saya ingat saya pertama sekali saya kena pegang tok imam di masjid surau sini dengan pengurusi surau, pengurusi masjid. Rasa-rasa lepas dak kalau saya tak mau, saya royak kat isteri saya bagi tahu ataupun jangan masak, kita nak pergi pusing surau-surau semua. Boleh tak? Ada tak makan? Lepas nak ceritanya Allah kurnia kepada kita macam tu, tapi dia tak nak ibadat. Ramadan datang tapi tak boleh nak ibadat. Nak semayang takut kena bom, takut kena ni, dia tak kira. Inilah. Dan kita nak yang ketiga, bila Ramadan muncul, biarlah Ramadan itu kita dapat pahala pada Ramadan. Ada orang ibadat tapi tak dapat apa-apa. Baik.
Seterusnya kita nak bincang keistimewaan Ramadan. Dengan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datangnya Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan ditambak. Hadis ni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qadhi Iyad memberi makna secara zahir. Ada orang tafsir maknanya secara zahir, memang syaitan kena tambak. Dan Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Ittihaf Ahlul Islam bi Khususiyatis Siyam menyebut, dia ambil daripada hadis ni bahawa pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup mengikut hakikatnya. Memang tu. Ini untuk menggambarkan kepada malaikat dan lainnya berkenaan Ramadan dan pahalanya. Makna daripada hadis ini, pertama, seolah-olah syurga, dan itulah yang kita fahami dan kita i'tiqadkan, syurga sudah ada dan neraka sudah ada, kecuali pahaman Mu'tazilah menyatakan syurga dan neraka tak ada lagi. Kenapa? Kerana orang tak boleh masuk lagi. Jadi kalau buat kerja benda orang tak boleh masuk, sia-sia kata dia. Kita jawab tidak. Nas dari segi zahir menunjukkan ke arah itu, dan di situ adalah hikmah ilahiyah menyebut. Maka di sini syurga sudah ada dan syurga dibuka pintu, neraka ditutup pintu. Apa makna? Tuan-tuan kaji dengar tak? Rumah orang besar pada hari raya dibuka pintu. Ni adat orang Melayu kita ni. Kalau kampung lah sini saya rasa sama juga, kecuali ramai balik kampung. Tak, kalau di kampung ataupun mungkin di sini, pada hari raya kita boleh naik rumah siapa-siapa pun. Mana tak payah kita hantar SMS dulu, aku nak pergi rumah kau ni tak. Artinya dibuka. Artinya nak gambarkan kebolehan, kebebasan, keseronokan, sifat yang baik. Maka di situ pintu-pintu syurga dibuka. Maknanya dengan sebab datangnya Ramadan, offer pahala yang begitu banyak, acara ibadat yang banyak, menyebabkan seseorang itu layak masuk syurga Allah bila dia buat betul. Kemudian mungkin satu soalan ialah, apa maksud syaitan dibelenggu? Syaitan dibelenggu, memang syaitan kena belenggu. Ada pendapat menyatakan bukan, syaitan tidak dibelenggu, tapi itu adalah sebagai majaz, sebagaimana yang disebut dalam Ahkamus Siyam oleh Dr. Muhammad Uqlah. Maksud tambatan dan ikatan syaitan itu ialah kurang godaan yang menyakiti mereka. Jadi lemah sebab kita kuat. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'." Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam melalui pembuluhnya, melalui pembuluh-pembuluh darah. Maka sempitlah perjalanan tempat laluan syaitan itu dengan lapar. Dimafhumkan dengan makna puasa. Sebab orang puasa ni dia sabar dia lebih. Dia pergi pasar malam, dia duduk standby dah, kereta titik-titik nak keluar tu, dia nak parking. Sudah kereta keluar, mari kereta belakang selamba je masuk, ciu masuk. Allah. Kawan ni kata aku ni agak puasa, kalau aku tak puasa aku bubuh atas muka dia. Bini kata, bang sabar bang. Bini pula kena marah. Tuan-tuan, apa maksud? Maksudnya kurang sikit. 5 keistimewaan pada bulan Ramadan, hadis panjang riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan
lam yu'taha ummatan ghairuhum khulufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftir wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatah wa yaqul yushiku ibadi an yakuffu anhum mu'anata wal adha wa yasiru ilaik wa yusfadu fihi mardatul syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna ilaih fi ghairi wa yughfaru lahum fi akhir laylatin fihi faqila lahu ya Rasulullah ahiya lailatul qadar qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu iza qada amalah. Umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat terdahulu ketika Ramadan. Umat aku di sini kitalah. Makna umat aku ni ialah umat yang terima Islam, ummatul ijabah, umat yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini tak diberi mana-mana umat sebelum daripada itu. Artinya istimewa Ramadan hanya berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Apa dia? Ada 5. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Ini di akhirat lah. Tentang bau wangi jangan pergi kat orang gitu. Dah lah dia malam tu makan durian musaking, durian motong banyak, bau tak. Maksudnya di situ ialah kadang-kadang kita tak boleh nak elak bau mulut. Cuma kita sunat gosok gigi, pakai wangi, pakai Listerine pagi tu, bangun tidur pun gosok. Jangan dia akan tahan biar bau lagi kuat, lagi hebat. Jangan gitu. Bukan sampai tahap tu. Dan kita bahas dalam buku ni bab hukum gosok gigi selepas daripada gelincir matahari macam mana. Dan perut kita, bila mana kita tak makan, waktu akan naik sampai kepada mulut. Biasa mulut akan berbau dengan sebab kita tidur, dengan sebab kita makan makanan yang jenis berbau, dengan sebab kita diam yang lama. Ini antara sebab-sebab yang bau. Ini di sisi Tuhan di hari akhirat kelak. Keduanya, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Kita tanya, Syekh, tolong istighfar untuk saya. Apa kata kawan kita? Pada aku istighfar untuk kau, aku istighfar untuk aku. Ya, macam tu. Tapi sekarang ni makhlukullah yang tak berdosa, kerana dengan sebab kita berpuasa, dia istighfar untuk kita. Takkah itu satu ganjaran yang baik? Ketiganya, Allah memperindahkan syurganya setiap hari dan berfirman, hampir-hampirlah hamba-Ku yang saleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan, lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kadang-kadang tuan-tuan, inilah cabaran. Bila puasa ni faham-faham sajalah, godaan banyak, tak tahan lain macam. Ada orang kalau dia balik rumah, tengok bini dia masak sedang molek ikan bawah, ketan goreng, macam-macam hal sedap-sedap semua, dia keliru. Tak ada, bini tak ada, orang tak ada, bukan ke Allah. Sabar je lah. Sedangkan semalam tu tak sahur. Masa buka tu action makan sikit, ingat bangun sahur tak bangun. Maknanya lapar pada tahap yang tinggi. Kau tak faham lah. Masa tu ujian lain. Tapi kerana kamu berpuasa, wahai hamba-Ku, yakni Allah ya, maka aku balaskan kepada kamu syurga. Allah Maha. Kemudian ni syurga ditawarkan. Keempat, syaitan dibelenggu, tak dibiarkan lepas seperti bulan yang lain. Kelima, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Mengenai anugerah kelima ini, sahabat bertanya, apakah tu malam Lailatul Qadar? Tak, tiap malam.
Adanya hak Lailatul Qadar tu hak lain pula. Offer banyak. Orang duduk sini kan, kalau bulan Ramadan dia selalu pergi Alam Anda, tengok offer lagi. Contoh dia pergi dekat IOI, dia tahu semua. Nak tahu sungguh tanya isteri-isteri kita, dia tahu banyak dari kita. Dia kenal masa mana offer dan sebagainya. Jadi di situlah tuan-tuan, puasa ni banyak kelebihan. Antara kelebihan Ramadan juga adalah melaksanakan umrah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin haji ma'i. Melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan menyamai haji dari segi pahalanya. Bukan fardu tetap wajib haji. Atau haji bersamaku. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Kita kalau boleh pergi Mekah dengan Syekh Azhar, kita pergi 30 tahun dulu sampai sekarang kita sebut Syekh pergi Mekah dengan siapa? Syekh ni Syekh kau barang ni. Aku pergi dengan Syekh Azhar. Kamaim sungguh. Maknanya seronok. Sebab kita rasa dapat naungan hebat ni. Sekarang ni buat umrah pada bulan Ramadan macam pergi haji. Satu riwayat sama seperti pergi haji bersama aku. Aku situ siapa? Rasulullah SAW. Sebab itu saya kempen. Ini untuk tuan-tuan, bukan untuk saya. Saya kempen, kalaulah Allah kurniakan kepada kita sedikit nikmat dan kekayaan, kalau boleh sekali sahaja, sekurang-kurangnya sebelum kita mati, pergilah Mekah pada bulan Ramadan buat umrah. Itu je, saya tak nak cakap panjang. Syarikat mana pergi, cuma jangan syarikat tipu. Itu je. Mana-mana boleh pergi. Hak yang kita rasa sesuai, yang kita rasa selesa, pergi. Sebab umrah pada bulan Ramadan ni besar. Kita pula zaman sekarang nak pergi kota haji tu, kadang-kadang tu tunggu tu dengan 70 tahun, kita umur 30 dah, 70 pergi ngakak Mekah. Tua benar maknanya. Jadi di situ alhamdulillah kita pergi buat umrah. Tuan-tuan, siapa dia boleh pergi ni seronok. Pergilah. Saya bukan suruh tiap-tiap tahun, sekali tak apa. Kalau nak rasa hebat lagi, pergi pada akhir Ramadan. Ini cuma hotel dah tahan, gila-gila harga. Kalau kita pergi hotel-hotel tu, kadang-kadang satu malam tu 10-15 ribu dah semalam. Tapi hak kaya benar tu, kadang-kadang dia booking sampai 15 bilik hotel yang 5, 6, 7 stars, duduk bawah. Hebat. Tengok. Tapi maksud saya di sini ialah melaksanakan umrah ni besar bulan Ramadan dan meriah. Saya pengalaman pernah berada di sana dan pernah pergi duduk sana dan pernah belajar sana. Saya boleh kata begini, Mekah ni kalau ibadat puasa dan tarawih suka sana, tapi raya suka Malaysia. Ini pengalaman saya lah. Kalau raya saya suka Malaysia. Sungguh saya jawab, saya suka Malaysia lagi. Ini yang sedikit pengalaman. Tapi sana betul suka. Kalau Tuan Imam tu semayang 20 rakaat tu selamba je. Kalau surau ni saya offer ke surau ni, jumlah tuan-tuan ni 8 ke 20? Sini 8 ke 20? 8. Saya ingat 20 pun tak apa, 8 pun tak apa. Yang penting buat, jangan tak buat. Kalau di Kuwait tahun lepas saya pergi 8 semua. Tapi di Mekah 20 di Mekah
Orang tak lari, tuan-tuan. Kalau 10 hari tu selamba je, kita 10 hari tak ada amal. Masa sebab orang kita, dia sebab itu kita kena belajar sikit, kena baca sikit bab Lailatul Qadar. Saya duk nampak seolah-olah fahaman orang kita Lailatul Qadar tu berlaku pada malam 1 Ramadan. Jadi masa itulah dia datang sungguh-sungguh. Malam 1 Ramadan tu. Tu ramai tu. Sebenarnya ikut riwayat yang sahih bukan malam 1 Ramadan. Dia 10 hari tu hak sahihnya. Tapi kita terasa macam tu lain. Di sana tak, makin kuat badan. Jadi buatlah umrah pada bulan Ramadan. Kalau dapat pergi sekali. Pergi, insya-Allah. Sekurang-kurangnya itulah aset akhirat kita. Dan kita akan rasa, ya Allah, seronoknya hidup. Cuba tuan-tuan. Kelebihan amalan di bulan Ramadan mengikut hadis riwayat Salmanul Farisi secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridah fima siwa. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwa." Siapa yang melakukan amalan sunat daripada cabang kebaikan pada bulan Ramadan, gandaan pahalanya seperti buat fardu. Dia sembahyang sunat je, sunat rawatib selepas isyak, macam dia sembahyang fardu. Dan siapa yang buat satu fardu, macam dia buat seolah-olah 70 fardu. Artinya offer Ramadan ni dia lebih hebat daripada offer manusia kepada manusia. Banyak dia offer. Tengok. Artinya start 1 Ramadan sampai 29 Ramadan atau 30 Ramadan, kita penuhkan dengan acara ibadat wajib atau sunat. Ini mausimul khairat, musim kebajikan. Pertama, sedekah jangan kira sangat. Ialah janganlah banyak. Sedekah ni biar kerap walau sedikit. Jangan banyak hanya sekali tu je. Dulu kini selama aku setakat tu je. Aku sedekah dah 2,000 dulu. Aku tak boleh sampai mati aku dah dah. Dia bukan macam tu. Kita sedekah. Tiap kali masuk masjid ke, RM1 ke, RM5 ke, buat masuk pun tak apa. Kita pergi masuk masjid, kita pun letak dalam surau tu RM1, RM5. Bini kita kata pagi tadi letak dah. Tak apa. Sementara lagi pada bulan Ramadan, offer tawaran tu banyak. Cuba. Ni peluang kita. Kita tak akan terasa, melainkan bila kita tengok orang akan guna pada bulan Ramadan ni acara ibadat dengan sesungguh-sungguhnya. Kedudukan orang beriman dan orang munafik pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan riwayat Ahmad dan Baihaqi, "Azallakum syahru Ramadan hadza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra 'alal muslimina syahrun huwa khairul lahum minhu wa la ya'ti 'alal munafiqina syahrun huwa syarrul lahum minhu. Inna Allah yaktubu ajrahu wa thawabahu min qabli an yadkhul wa yaktubu wizrahu wa syaqahu qabla an yadkhul." Allah naungkan pada bulan Ramadan ni, bila berlabuhnya Ramadan, datangnya Ramadan, dengan sumpah Rasulullah SAW. Maknanya masuk saja Ramadan, Rasulullah cakap, apa kata Rasulullah? Tiadalah berlalu atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada orang munafik lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah telah tulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan, dan menulis dosa dan kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Maknanya orang yang baik nak masuk Ramadan, dia menunggu-nunggu. Contoh macam tadi doa kita baca,
Sebab dia tahu offernya besar, pahalanya besar dan banyak. Tapi orang munafik, dia gelisah. Susah. Berat. Ramadan mari pula. Kenapa? Lapar lah Syekh. Susah ni, perniagaan saya nega payah. Hak ni payah. Ramadan ni Allah payah. Susah. Kita jangan macam tu. Dan peliknya sekarang di Malaysia kita ni 2 Ramadan pasal lagu raya dah. Semangat. Jadi bulan Ramadan ni orang yang beriman, orang yang soleh, dia seronok datang Ramadan, suka. Tapi orang yang jenis munafik, dia susah hati. Kita nak seronok ke nak susah hati? Kalau kita nak seronok, maknanya kita orang beriman. Tapi kalau kita jenis susah hati, kita ni orang yang tak beriman, orang yang munafik, ataupun orang kata orang kurang iman. Dalam sebuah hadis berkenaan dengan kelebihan permulaan, pertengahan dan kesudahan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu syahri Ramadan rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Permulaan Ramadan itu membawa rahmat, pertengahannya keampunan, kesudahannya selamat daripada api neraka. Kenapa rahmat? Hadis ini riwayat Ibn Abi Dunya dan juga Al-Khatib Ad-Dailami dan Ibn Asakir. Awal rahmat Ramadan, tuan-tuan, pelik. Pada bulan Ramadan kita tengok orang berebut nak buat pahala. Orang nak sedekah banyak. Orang nak beri buka orang puasa ramai. Orang nak jamu anak yatim ramai. Jadi bulan Ramadan ni nampak rasa rahmat. Sebab itu kadang-kadang anak yatim bulan Ramadan suka sangat. Kita pergi rumah anak yatim, kita bertemu dengan penjaga dia. Ustaz, dia tak ada apa Haji, ingat hari keempat nak jemput mari rumah saya. Dia pun kata, Allah minta maaf Syekh, Tan Sri itu jemput dah. La ilaha. Tak apalah kalau kita hari kelima. Hari kelima Datuk Seri ni pula jemput. La ilaha. Hari keenam. Hari keenam saya tak nak tolak sangatlah tu, janji dah dengan hotel Hilton. Allah kata. Hari ketujuh. Hari tujuh lagi hebat. Ni hotel 5 star ni, Raja Salman datang ni, The Regis. Allah. Hari ke-8. Hari ke-8 tu Syarilah jemput pula. La ilaha illallah. Hari ke-9. Hari 9 tak boleh lah, ni kena khusus ni. Ni rumah orang besar negara jemput. Allah. Hari ke-10. Hari 10 minta maaf. Hari 10 kita telah ada dah program ni. Sebuah hotel yang kita telah janji dah daripada awal lagi. Kemah kadang-kadang tu. Apa saya nak sebut? Rahmat pada anak-anak yatim. Sebab tu puan-puan ni suka sangat Ramadan. Senyum je. Maha-maha tahfiz pada bulan Ramadan senyum. Hotel rahmat banyak kadang. Dan pada bulan Ramadan pertengahannya keampunan. Dengan sebab prestasi ibadat kita buat tu okey, menyebabkan dapat keampunan. Kesudahannya diampunkan dosa kita, selamat daripada api neraka. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dan At-Tabarani, hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jumaah. Penghulu bulan Ramadan dan penghulu hari adalah hari Jumaat. Apa makna penghulu? Penghulu ni maknanya gedebel lebih. Kalau kita tengok kampung kita dulu, hatta kita tengok dalam filem-filem ke TV hitam putih masa tu, kalau pergi rumah penghulu besar, tak ada rumah penghulu macam rumah Pak Belalang tu kecil dah. Besar gah rumah tok penghulu keluar. Penghulu zaman tu basikal tak ada, penghulu ada basikal dah.
Zaman tu kereta ada sebuah, rumah penghulu ada kereta, rumah lain tak ada. Boleh ngorak anak tu penghulu, okay, hebat benar gitu. Maknanya bila sebut penghulu ni hebat sangat. Jadi bulan Ramadan ni ibarat kat penghulu pada bulan. Maknanya ada banyak kelebihan berbanding pada bulan lain. Saya boleh katakan bulan Ramadan ni seolah himpunan kepada rukun Islam. Pada bulan Ramadan berlakunya syahadah. Maksudnya orang Islam kena mengucaplah syahadah tu makruf. Pada bulan Ramadan kita hidupkan surau masjid semayang. Diekstrakan satu nama solat tarawih. Maknanya bulan solat tu. Pada bulan Ramadan orang banyak bayar zakat. Jadi pada bulan Ramadan bukan sekadar zakat, infak pun banyak. Pada bulan Ramadan macam hadis tadi kita sebut, puasa tu memang dah. Begitu juga dengan buat umrah. Umrah ni macam orang panggil haji kecil lah. Jadi di situ seolah-olah terangkum banyak perkara. Nak baca banyak lagi ni tuan-tuan, tapi rasa siapa apa berhenti? Ke boleh berhenti dah? Saya kalau mereka kata berhenti, saya berhenti lalu sebenarnya. Memang saya suka sangat berhenti. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau kita ceramah, kita tengok orang, kalau mukanya ceria kita tu, maknanya berhenti awal lah. Dan saya insyaAllah saya akan berhenti 5 minit je ya, 5 minit lagi insyaAllah. Kita ambil 2 saja hadis. Apa kelebihan Ramadan? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis riwayat Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi menyatakan, walau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna al-ibad an yakuna syahru Ramadan sanah. Kalaulah manusia tahu tentang kelebihan bulan Ramadan, nescaya mereka ni, hamba-hamba Allah ni, nak jadikan setiap tahun tu bulan Ramadan. Macam kita lah, kalau boleh setiap tahun tu bulan Syawal, boleh raya. Dia nak setahun tu Ramadan sebab dia tahu pahala besar. Apa kelebihan sedekah? Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, hadis riwayat Tirmizi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? Apakah sedekah yang paling afdal? Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan adalah afdal. Jadi apa yang kita nak adalah tuan-tuan, kita cubalah buat banyak kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan. Dan saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Nak bincang panjang sangat. Cuma bab hukum-hukum puasa saya tak dah sebut. Hukum orang cabut gigi bulan Ramadan boleh baca. Hukum orang yang lomor cak kapok boleh baca. Orang yang kita kata dialisis macam mana, orang yang buasi macam mana, orang yang terpaksa injek pada bulan Ramadan macam mana, letak air dalam mata boleh tak batal dah puasa pada bulan. Semuanya kita bahas dalam ni panjang lebar. Termasuklah jenis orang gila, dia terpaksa makan satu pil letak bawah lidah tu, dia panggil pil penenang, boleh tak pada bulan Ramadan. Dan orang yang macam-macam lah. Dan saya bilas pula dengan tip hafazan Quran ni. Saya sebut macam mana orang zaman dulu baca Quran, khatam Quran pada bulan Ramadan. Jadi kita kena banyak baca Quran dan khatam Quran. Begitu juga isu-isu solat dan sebagainya, saya telah jawab dalam buku ni. Dan saya tertarik pada satu buku Hadis 40. Buku ni tujuannya tuan-tuan kalau boleh Imam Nawawi. Yang saya nak buat pun saya ambil masa hampir 15 tahun, hampir 20 tahun, lama, dekat 20 tahun baru siap. Sebab tu dia sehari berhak 16 tahun sampai pulau. Payuh, kadang-kadang letih, sibuk macam-macam, tapi akhirnya siap. Imam Nawawi dia ada 50 hadis.
Apa salahnya kalau bulan Ramadan kita duduk buka puasa dengan anak bini kita, kita ambil setengah jam je. Sebelum buka tu pastikan buka 7 suku 6.45 pakai ambil air semayang, bersih dah, mandi semua kiatnya. Duduk, abah buka ni, hadis pertama baca, hadis kedua, setiap hari 2 hadis, baca terjemah sikit, ambil 10 minit je. Sudah 10 minit zikir la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar sebagainya, 10 minit. Sudah 10 minit akhir baca doa. Ya Allah, ampunilah dosaku, biniku ni, anak aku ni, ya Allah. Kak Long ni duduk dalam tandas lama sangat, ya Allah, biarlah cepat sikit keluar. Ya Allah, abang mak ni hak nombor 2 ni selalu tidur lepas subuh ni, sampai gajah pun bangun dia tak bangun lagi. Ya Allah, biar dia bangun awak dia. Allah, apa leza doa. Dan minta dengan Tuhan doa. Contoh minta hak nak puasa SPM, UPSR apa-apa, pastikan sebelum untuk bila azan habis. Bila tu kita pun makan. Kita telah bina satu keluarga yang baik. Akhir Ramadan tamat dah buku. Ilmu kita dapat, zikir kita dapat, baca Quran kulhu dan seumpamanya kita dapat, doa munajat kita dapat. Sebab doa orang berpuasa mustajab. Sementara kalau keluarga semua, jadi kita santai aja. Tanya pula, Ji, Ramadan hadis 40 tamat dah? Saya 4 kali dah tamat. Allah, saya baru nak start. Kan seronok. Dan buat perkara tu pun santai-santai je. Orang budak tu kita boleh buat, tuan-tuan. Ini semua biar kita datang Ramadan tahun ni beza. Ni sama je, duk main bazar je. 10 minit baru nak sampai rumah. Sebab sibuk dengan bazar. Saya tak marah, pergi beli banyak sebab nak bagi ke orang. Sehingga kat surau ni letak 3 ekor ikan pari. Untuk bila pun Allah, alhamdulillah. Tak, kita jamu orang sini biasa ada kat buka dah sikit-sikit. Jadi benda macam tu kita boleh buat. Sini pun kita boleh buat. Santai-santai, janganlah kita taklif siapa nak siapa 4 jam mesti duduk letih. Orang tak boleh. Setengah jam cukup. Lepas tu pastikan anak-anak kita semayang berjemaah, pergi masjid atau surau. Seronok itu. Inilah yang saya nak. Kalau boleh, insya-Allah, sekadar tu mohon maaf bahasa saya guna kasar dan tak sesuai. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.